Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 9 November 2021 bersama dengan saya Nusyah Mama Amin. 8 wakil PAS yang dipertaruhkan dalam pilihan raya negeri Melaka adalah yang mampu membuat kejutan dan menarik pengundi muda. Itu kata Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan kepada pemberita hari ini. Menteri Tenaga dan Sumber Asli itu berkata, kesemua calon PAS itu datang daripada pelbagai latar belakang namun mempunyai satu sasaran iaitu membawa kemenangan kepada parti di bawah payung Perikatan Nasional. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin pada Sabtu lepas mengumumkan gabungan itu akan bertanding di kesemua 28 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN pada PRN Melaka dengan 15 kerusi diwakili bersatu, PAS 8 kerusi dan Gerakan 5 kerusi. 8 kerusi DUN yang ditandingi PAS adalah Kuala Linggih, Tabuh Naning, Durian Tunggal, Kelebang, Bukit Katil, Duyung, Serkam dan Merlimau. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan tarikh mengundi bagi PRN Melaka pada 20 November susulan pembubaran DUN pada 4 Oktober lepas setelah 4 adun menarik sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Sulaiman Mat Ali. Sementara itu, pengerusi PH Melaka Adli Zahari tidak menafikan bekas adun UMNO iaitu Idris Harun dan Nur Azman Hassan memiliki pengalaman yang banyak. Justru katanya Pakatan Harapan boleh memanfaatkan kelebihan berkenaan untuk mentadbir Melaka. Mereka punya pengalaman macam Datuk Seri Idris adalah bekas Ketua Menteri dan saya tak nafikan bahawa dia punya pengalaman mentadbir. Dan bagi saya, Melaka boleh memanfaatkan itu. Begitulah juga Datuk Nur Azman sendiri. Dan saya fikir berdasarkan pengalaman, berdasarkan kepada kedudukan beliau, jadi Pakatan Harapan boleh memanfaatkan itu untuk memacu Melaka ke hadapan. Itu sebab bagi saya yang paling penting adalah bagaimana pakatan itu dibentuk dan bagaimana dasar-dasar pakatan itu boleh diterima oleh mereka. Sebab itu kalau kita mahu maju ke hadapan, bagi saya adalah muafakat itu yang paling penting. Idris dan Nur Azman merupakan dua daripada 4 adun yang bertindak meninggalkan kerajaan BN dan Perikatan Nasional pada awal Oktober lalu yang menyaksikan Sulaiman kehilangan sokongan majoriti di DUN Melaka. Dalam PRN Melaka, Idris diletakkan sebagai calon PKR manakala Nur Azman mewakili amanah bagi pihak PH. Baik, berita yang seterusnya. Tindakan Ahli Parlimen Kulai Teo Nii Ching menggunakan perkataan lahabau dalam bahan kempen pilihan raya negeri Melaka adalah tindakan yang memalukan dan menghina rakyat Melaka. Demikian kata Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Muhammad Ali Muhammad hari ini. Muhammad Ali yang juga calon ahli undangan negeri DUN Sungai Udang berkata, cara berkempen itu memperlekehkan sikap rakyat Melaka yang terkenal dengan budi bahasa dan adab yang tinggi. Sehubungan itu, Muhammad Ali yang juga calon Barisan Nasional BN bagi kerusi DUN Sungai Udang bagi PRN Melaka kali ini menyeru rakyat Melaka agar menolak kempen biadab TAP. Terdahulu, Nii Ching memaknai poster kempen lahabau Melaka Jom Undi di media sosialnya. Selepas dikecam ramai, wakil rakyat DAP itu kemudian meminta maaf dan mengakui kesilapan menggunakan bahasa yang memalukan di media sosial. Muhammad Ali juga berkata Nii Ching yang sebelum ini pernah menjadi Timbalan Menteri Pendidikan selain berpengalaman luas dalam politik, terutamanya dalam menghadapi masyarakat, sepatutnya lebih berhati-hati. Kerajaan Pakatan Harapan tidak pernah meluluskan pertukaran kenderaan rasmi jawatan KRJ bagi Menteri Persekutuan daripada Proton Perdana 2.4 Premium kepada Toyota Velfire 2.5 liter. Demikian kata Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dalam satu kenyataannya hari ini. Lim yang juga Menteri Kewangan era pentadbiran PH berkata ia bertentangan dengan kenyataan Kementerian Kewangan baru-baru ini bahawa keputusan kerajaan menggantikan kenderaan rasmi itu dipertimbangkan semasa pentadbiran PH terdahulu tetapi ditangguhkan dan hanya dilaksanakan tahun ini.
Tegasnya, selaras dengan prinsip perbelanjaan berjimat cermat dan berhemah, Menteri Zaman Kerajaan PH hanya menggunakan perawatan perdana, bukan seperti sekarang yang memakai Toyota Velfire 2.5 liter yang lebih mewah. Pada Ahad lalu, Kementerian Kewangan dalam kenyataan berkata, antara faktor pertukaran KRJ adalah kos sewaan bulanan Velfire lebih rendah dari kos sewaan bulanan perdana 2.4 Premium. Bagaimanapun, Lim berkata kadar kos pajakan Toyota Velfire yang lebih rendah daripada perawatan perdana tidak masuk akal dan tidak munasabah berdasarkan kenyataan Presiden Persatuan Kereta Sewa Malaysia, Farouk Fernandez. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita beralih ke perkembangan di Dewan Rakyat. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin komited untuk memastikan isu melibatkan lantikan pegawai perubatan kontrak ke perjawatan tetap diselesaikan segera. Ujarnya, beliau senada dengan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim yang mahukan lebih 10,500 pegawai perubatan kontrak dilantik secara tetap. Pendirian saya dengan Yang Berhormat Ketua Pembangkang tidak jauh beza yang di-Ketua. Sekarang ini kita melihat daripada 10,000 berapa ramai yang diperlukan dari segi unjuran keperluan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan saya rasa pendirian saya juga menghampiri Ketua Pembangkang yang apa yang diperlukan perlu dilantik secara tetap. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Anwar yang ingin jaminan berkenaan pelantikan pegawai perubatan lepasan siswaza secara tetap. Menerusi pembentangan bajet 2022, kerajaan bersetuju menyambung pelantikan secara kontrak kepada 10,583 orang pegawai perubatan, pergigian dan farmasi dengan peruntukan sebanyak RM336.35 juta. Polis Kajang sedang mengesan seorang pemandu Samseng yang bertindak kasar terhadap seorang penunggang motosikal di jalan raya di Bandar Teknologi Kajang semalam. Ketua Polis Daerah Kajang Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan berkata, setakat ini pihaknya masih belum menerima sebarang laporan yang dibuat berhubung tindakan kejadian itu. Beliau berkata pihaknya telah menerima satu video berdurasi 58 saat yang memaparkan tindakan seorang pemandu sebuah kereta yang bertindak kasar seperti samseng jalanan yang telah dirakam oleh pengguna jalan raya yang ada di lokasi kejadian. Namun satu laporan polis makluman pertama FIR telah dibuat oleh pihak polis untuk satu siasatan dijalankan bagi mengesan si pelaku dan mangsa dalam kes ini. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 323/506 Kanun Kesesaan kerana mendatangkan kecederaan ke atas mangsa dan ugutan yang mendatangkan ketakutan atau kegusaran kepada mangsa.
Pihak polis menyeru kepada orang ramai yang mempunyai makluman berhubung kejadian tersebut supaya tampil membantu pihak polis dengan menyalurkan makluman agar si pelaku dibawa ke muka pengadilan. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin, untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi. As the ministry responsible for driving our country forward through science, technology and innovation, the recognition of this award to companies, agencies and individuals who bring positive socio-economic impact to society is timely, as it can serve as the motivator for the industry, community and others to always be mindful of innovation, despite the unprecedented COVID-19 pandemic. This effort also complements the national development agenda based on the spirit of Keluarga Malaysia. Akhir kata, kepada para pemenang, remember this: we have knowledge, and when you practice knowledge, you will get skills. When you practice skill, you will get habits. And when you practice habits, you will get attitudes. And you practice attitude, you will get the right culture.